A very good morning to all who watch SSM siri pertama bagi tahun 2021. Hari ini seperti yang kita sedia maklum merupakan hari pertama bagi 6 negeri yang sedang menjalankan PKP iaitu Pulau Pinang, wilayah Persekutuan, Johor Bahru dan diharap kita semua mengamalkan apa yang telah disarankan kerajaan kepada kita iaitu menjaga penjarakan sosial dan tidak pergi ke tempat-tempat yang crowded. Bagi yang baru menonton, tuan-puan boleh share posting ini agar rakan-rakan FB tuan-puan juga turut menonton SSM siri pertama bagi tahun 2021. For those who are first time watching this, thank you for drop by. Thank you for watching this. So saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Roselia Richard. Hari ini saya selaku co-host dan bukan sebagai moderator. Ada moderator jemputan khas daripada Mardi hari ini. Daripada Mardi iaitu Ahli Akrab Mardi yang juga merupakan Esko Majlis Akrab Kebangsaan. Yang ada menonton pagi ini boleh say hi to us so that we will notice who are watching with us this morning. Suara saya jelas ya? Bagi yang baru menonton, boleh komen dekat ruangan komen di bawah so that we will notice who are watching. You guys are watching with us today. A very good morning. So hari ini kita ada jemputan khas daripada pakar grafologi. Nanti saya akan share, nanti akan saya serahkan kepada moderator jemputan kita pada hari ini. Bagi yang baru menonton boleh share posting ini. Ya, untuk makluman juga kepada yang belum menamatkan Retro Virtual Akrab Run 2019 yang belum menamatkan, anda boleh menamatkan larian anda dan email kepada Secretariat once you guys dance with the larian. Nanti kita akan ambil maklum dan kita akan post semua yang telah menghantar bukti-bukti larian dan kita akan maklumkan kepada anda melalui WhatsApp. So tanpa melengahkan lagi masa lagi, saya menjemput tuan moderator Haji Hasbullah daripada Mardi yang juga merupakan Esko Majlis Akrab Kebangsaan, dan kita punya panel jemputan hari ini Dr. Azura Hashim ke dalam konti. Hello Doctor, good morning. Hello, good morning. So how's your first day of PKP today? Is it everything okay for you? Macam mana? So far okay, kita jalan saja. Jalan saja. So program memang berjalan secara online ya? Program kita turn semua into online. Good. Haji Hasbullah, how are you today? Are you working, are you going to office today or work from home? Alhamdulillah, I'm working from home. Work from home, okay. Yeah. Saya serahkan this segmen SSM sepenuhnya kepada Haji Hasbullah dan Dr. Azura. Ya, kepada penonton semua, jika ada soalan kepada Dr. Azura mengenai topik yang akan dikongsikan Dr. Azura hari ini, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh komen dekat ruangan bawah. Nanti Dr. Azura akan jawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, silakan Dr. Azura dan Haji Hasbullah. Terima kasih Cik Ros.
Terima kasih Cik Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Tuan Haji. Alhamdulillah. Tuan Haji sihat ya? Ya, sihat. Sama-sama kita doakan Alhamdulillah. sihat. Dengan suasana PKP jaga pandemik COVID-19 yang sedang berjalan sekarang ni, kita mudah-mudahan kita diselamatkan, dipelihara dan dilindungi daripada bencana tersebut, insyaAllah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Baiklah, saya akan mulakan. Bagi oleh itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Rozila daripada Majlis Akrab Kebangsaan yang sudi jemput saya dan sekaligus menjemput panel kita yang terhormat pagi ini untuk bersama-sama berkongsi pengalaman beliau. Jadi bagi mulakan sesi kita pagi ini sebagai berkat Allah SWT, marilah kita hadirkan bacaan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, muslimin, muslimat, bapa kita yang terpergi dulu atau masih ada, insyaAllah. Ila Nabi Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza ma kunna hadana. Bismillahirrahmanirrahim. La yajru ma'a ismi syai'in fa'azim wa la fis sama'i wa ismi 'alim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin amma ba'd. Yang dimuliakan Dr. Hajah Azura Hashim selaku panel kita pagi ini. Terima kasih banyak Doktor kerana sudi bersama-sama singgah sembang akrab pada tahun 2021. Selamat tahun baru Masihi dan tidak kesempatan lagi. Pada hari ini kita merupakan penghormatan kepada Doktor sebenarnya, di mana Mak memberi penghormatan kepada Doktor dan penghargaan berkongsi pada tahun baru siri pertama tahun 2021. Ya Allah, Masya Allah. Kita tepuk tangan ni. Tuan Haji. Okay. Dan dalam masa sama juga kita tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Ustia di belakang tabir dan juga pada penonton-penonton kita yang bersama-sama kita dalam sesi Singgang Sembah Mak pada tahun ini. InsyaAllah. Sebelum kita pergi lanjut pada pagi ini, saya mengucapkan terima kasih pada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang sudi share sesi kita pada ini kepada grup masing-masing. Bagi mengenali lebih lanjut lagi panel kita yang tidak asing lagi pada hari ini, marilah saya bacakan sikit biodata beliau supaya bagi yang pertama kali mengikuti siri kita ini dapat berkongsi melihat maklumat yang berkenaan. Dr. Hajah Azura Hashim penerima PhD dan MBA dalam pemasaran antarabangsa, merupakan Certified Neuro-Linguistic Programming NLP Coach dan diiktiraf Master of Handwriting Analyst of KAROS. Betul lah, Dr.? The KAROS International School of Handwriting Analyst Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan Certified 3.0 Coach. Dr. Azura berpengalaman industri lebih daripada 15 tahun di dalam bidang telekomunikasi, pendidikan dan industri keuangan. Jawatan yang sedang sekarang ialah pengarah syarikat di MediPro Ventures Sdn Bhd dan co-founder kepada Misteri Academy. Antara jawatan pernah disandang adalah sebagai pengurus di sebuah syarikat telekomunikasi, pensyarah Universiti Malaya dan Director Consultant untuk MBNI, Business Networking International Capital Primera. Beliau aktif berkongsi bersama pelbagai organisasi, badan kerajaan dan swasta mengenai transformasi kehidupan. Antara badan kerajaan dan organisasi swasta yang pernah menjemput beliau ialah Teknologi Park Malaysia TPM, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, College Community Malaysia, Majlis Amanah Rakyat MARA, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Kementerian Pertahanan, Yayasan Sabah, Universiti Tun Hussein On, Perbadanan Pembangunan Kameran dan lain-lain lagi. Banyak, aktif betul Doktor. Beliau juga merupakan seorang kolumnis di majalah sosial Bizpoint dan juga sering dijemput berkongsi di media masa seperti Malaysia Hari Ini MHI TV3, rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah, IKIM F.FM, majalah Internet and Media Malaysia, The Star, Utusan dan Sinar Harian. Beliau bercita-cita, ini hajat beliau yang berjuk murni, beliau bercita-cita untuk membantu ramai insan mengubah kehidupan secara mental, emosi, fizikal dan rohani dengan lebih berkesan. Juga membantu dalam meningkatkan kecekapan dan potensi diri
beliau percaya dengan kepakaran yang dimiliki ditambah pula pengalaman industri dapat menyumbang kepada ramai termasuk organisasi dan negara secara keseluruhan. InsyaAllah, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga hasrat muslim doktor akan tercapai insyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan puan sekalian, pada penonton yang kita ikuti sesi kita pagi ini, saya telah membacakan sedikit latar belakang beliau. Jadi tidak molek kiranya kita tidak mengenali beliau secara latar, biarlah beliau sendiri menceritakan siapakah doktor ini sebenarnya secara lisan. Tadi saya datang saja. Okey, untuk sesi pertama ini saya minta doktor perkenalkan sikitlah. Supaya apa yang saya bacakan tadi mungkin sedikit, mungkin doktor perkenalkan lagi. Silakan. Okey, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih Tuan Haji Hasbullah di atas introduction, panjang introduction tu Ya, Masya betul. Allah, Subhanallah. Dia kalau tengok tadi mungkin tak ada kaitan kan Tuan Haji kan? Saya Betul. PhD saya, master saya, kemudian saya punya latar belakang. Cumanya bila saya buat PhD tu kan Tuan Haji, PhD saya memang international marketing, tapi di punya theory kita menggunakan theory behavior, intention dan juga bagaimana behavior terjadi daripada background factors kepada belief system, kepada attitude dan sebagainya. Dan sebenarnya bila tengok kat situ, sebenarnya kan Tuan Haji, hidup kita ni manusia kita boleh ubah. Maknanya tabiat ini bukan takdir dan juga hidup kita ni, perangai kita ni bukan takdir. Kita boleh ubah insya-Allah. Cumanya kita ada banyak limiting belief yang menyebabkan daripada background factors tu kan, kita siapa dulu, kita dibesarkan oleh siapa, itu menyebabkan kita ada limiting belief dan menjadikan kita selalu kenapa tak boleh dan sebagainya. Jadi bila saya faham tentang konsep tu, masya-Allah, subhanallah, sebab tu saya rasa saya kena berkongsi dengan ramai orang di luar sana. Mungkin background saya lain, tapi bila kita belajar dan mendalami, dan saya juga ambil juga banyak courses di lain dekat luar. Contohnya saya baru aja habis course cognitive fitness daripada Harvard University online. Jadi benda-benda ni masya-Allah subhanallah menyebabkan kita sangat penting untuk kena kenal karakter kita, bagaimana kita nak build up diri kita untuk jadi lebih baik, bagaimana kita nak tolong orang lain. Tapi bukannya sebenarnya Tuan Haji bukan untuk kita saja, dia sebenarnya bagaimana kita nak ubah menjadi khalifah Allah yang cemerlang. Itu niat saya, insya-Allah. Alhamdulillah. Betul lah kata sabda Nabi, balighu anni wal ayah. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Dan perkenal dengan talabul ilmu fadhilun al muslimat. Betul, ilmu itu wajib pada orang Islam lelaki dan perempuan. Intro yang cukup menarik daripada doktor. Saya sebenarnya teruja bila doktor menceritakan lagi banyak ilmu dibelajar, lagi banyak nak dikongsi. Dalam masa yang sama, rupa-rupanya tajuk kita sebahagian besar ialah berhubung dengan mengenali tulis karakter. Tujuan kita ialah pagi ini kenali diri melalui grafologi. Jadi seperti mana yang saya katakan dan doktor beritahu tadi, memang agak berlainan daripada apa yang dimaksudkan, tapi namun apa yang dipelajari sebelum ini merupakan antara perkara-perkara yang telah dikongsi, insya-Allah. Jadi pada sesi pertama untuk pagi ini saya ingin minta doktor ceritakan sikit bagaimanakah kita boleh mengenali diri kita dan kenapakah grafologi itu penting dalam kehidupan. Silakan. Okey. Saya cerita kisah dulu Tuan Haji. Sebenarnya bila macam sebenarnya dulu bila saya buat PhD ni, saya buat PhD ni memang Allah bagi ujian yang banyak sangat, dan dalam pada masa tu saya mula mencari kelas-kelas kat luar, sebab saya sebelum ni daripada industri, dan bila kita masuk untuk bahagian akademik, saya tak pandai mengajar based on buku teks saja. Jadi saya kena masuk kelas-kelas di luar. Itu yang terjebak saya masuk kelas yang banyak dan mula belajar. Dan masa tu saya belajar tentang, salah satunya saya masuk belajar tentang NLP dan juga grafologi. Dan masa tu saya belajar untuk diri saya saja Tuan Haji. Saya belajar macam contohnya, sebelum saya seorang yang sangat tidak yakin, saya tak berani bercakap di hadapan. Saya jenis seorang yang selalu think negatif, selalu banyak skeptikal kan. Jadi saya cuba, bila saya belajar, wow, saya macam teruja masa tu, subhanallah banyaknya ilmu Allah. Jadi saya mula ubah daripada diri saya. Saya cuba naikkan confidence level saya melalui, bila dia kata confidence level tu tukar dekat huruf T contoh kan, dan sebagainya, saya ubah. Dan Masya Allah subhanallah, memang sebab Allah itu mengikut sangkaan hamba-Nya, ada banyak perubahan dalam diri saya. Dan dalam pada masa itu juga saya dianugerahkan Allah seorang anak yang ketiga. Kenapa? Saya tengok anak saya ni macam tak boleh nak cope up with
dia tak boleh nak faham cepat dekat sekolah. Dia masuk dah dia masuk tadika tak boleh membaca. Okey, lagi sampai daripada 4 tahun sampai 6 tahun ni tak boleh membaca lagi Tuan Haji. Masuk darjah 1 pun tak boleh membaca. Saya pun macam heran sebab kita bukannya tak ajar dan kita siap masukkan dia kelas intensif. Tapi kenapa tak faham-faham, kenapa datang kelas minggu ni dia lupa minggu lepas. Dan masa itulah Masya Allah Subhanallah Allah zahirkan yang saya rasa ada something ke anak saya ni. Jadi saya cuba dig out dan saya cuba tengok dan saya Google dia ada simptom-simptom disleksia masa tu. Jadi masa tu bila tengok simptom disleksia, saya tengok pula tulisan dia. Sebab saya selalu sebelum ni saya sibuk diri saya. Saya tengok dekat tulisan saya tapi saya tidak tengok tulisan anak saya. Jadi saya tengok tulisan anak saya, Masya Allah Subhanallah, rupanya anak saya dia punya, sebab dekat tulisan ni Tuan Haji boleh tengok thinking pattern. Bila tengok thinking pattern ni, saya tengok anak saya memang jenis seorang yang lambat pick up. Dia jenis kita panggil dia ada satu namanya cumulative thinking, di mana dia bukan cepat pick up, dia satu tapi once dia faham dia akan pandai faham semua. Jadi saya tengok ya Allah Subhanallah, saya tengok sebenarnya saya tak sedar yang sebenarnya melalui tulisan tangan ni saya boleh bantu orang lain. Contohnya nak bagi ibu bapa faham tentang anak-anak, nak bagi pasangan faham tentang pasangan, dan juga bila bekerja kita boleh tengok dalam sesi interview kita boleh tengok karakter ataupun attitude siapa yang kita nak interview dan sebagainya. Dan saya rasa pada saya teknik ini adalah satu teknik yang cepat, mudah dan mengikut kajian berketepat, dia punya tepat tu agak tinggi daripada 85 hingga 95%. Itu yang menyebabkan saya rasa saya kena gunakan ilmu ini dan cuba sebarkan insya-Allah. Wallahualam. Alhamdulillah. Mana kata apa yang doktor kongsi pada kami pada hari ini sesuatu yang berdasarkan bukan sekadar pembelajaran, pendedahan, tetapi yang paling penting pengalaman sendiri. Itu yang banyak membantu kita sebenarnya, dan ia merupakan satu realiti. Bila mana kita bercakap berdasar pengalaman, satu nyata yang kita berkongsi dengan orang lain yang mungkin sewaktu dengan kita yang tanpa sadar boleh mencari penyelesaian macam mana doktor nyatakan tadi. Alhamdulillah. Betul, insya-Allah. Okey, nampak gaya anak pun dah berubah. Alhamdulillah, dah mendapat dan secara langsung juga sebagai parents kita perlu membantu perkara-perkara demikian. Okey, dalam masa yang sama doktor telah menceritakan tentang bagaimana mengenali diri dan kenapa grafologi itu menulis tulisan kita dapat mengenali seseorang individu. Okey, seterusnya ialah bagaimana grafologi boleh membantu mengenali diri. Itu sebahagian yang daripada tadi, sebahagian dia jawab. Mungkin boleh huraikan lebih lanjut lagi. Silakan. Okey, yang bestnya Tuan Haji, bila kita tengok dekat tulisan tangan ni, banyak benda yang kita boleh tengok. Kalau tanya saya kan Tuan Haji, saya ada banyak buku untuk mendalami ilmu grafologi ni. Saya ada berkotak-kotak buku dan juga daripada buku tu saya dah analyse, dah tengok beribu-ribu jenis tulisan dan kita pun dah attend exam dan sebagainya sehingga kita dapat certification untuk Master of Handwriting Analysis kan. Dan sebenarnya kalau kita tengok dekat tulisan Tuan Haji, ada banyak yang kita boleh tengok, sama ada contoh kita tak sedar selama ni yang bila tulisan itu menaik, kita tengok menaik kan, menaik kita ingat okey biasa je lah, tapi sebenarnya tulisan yang menaik itu menggambarkan seseorang yang mempunyai karakter penuh dengan semangat, enthusiasm. Ataupun kalau kita tengok tulisan itu menurun, contoh saya bagi contoh kan Tuan Haji, contoh ini going upwards kan. Kalau kita tengok tulisan yang going upward ni, kita nampak bila menulis maknanya seorang itu dia ada semangat dan juga selalu think positif. Namun Tuan Haji, sebab saya faham bila kita cerita tentang akrab ni banyak dealing dengan team, pekerja dan sebagainya kan. Dan bila kita tengok tulisan ke bawah contoh, ini going outward, tapi kalau tulisan ke bawah kan Tuan Haji, itu menggambarkan orang itu sedang dalam keadaan skeptikal ataupun dia mungkin ada dalam negative state ataupun dia ada dalam keadaan tekanan. Jadi maknanya kalau kita sangat mudah tahu Tuan Haji, macam bila kita tengah nak interview ataupun kita ada sesi untuk membimbing dan sebagainya, kita tengok dulu tulisan, Masya Allah Subhanallah, sangat mudah untuk kita nak identify. Contohnya tempoh hari saya ada buat coaching Tuan Haji,
Adik seorang wanita ni sebenarnya tak ada masalah langsung. Dia tak ada masalah duit, dia tak ada masalah family, tapi dia menangis. Dia macam ada sesuatu yang dia ada dalam hati dia tak lepas. Kemudian saya, kita tanya je, kita dengar dari, kita tanya. Last bila tengok tulisan dia sebenarnya, kat tulisan tu ada cerita. Maknanya mungkin dia sedang dalam keadaan yang negatif, dia ada banyak, dia terlalu mengikut, dia tidak berani untuk mengeluarkan kata-kata dalaman dan sebagainya, menyebabkan dia tersekat, dia tak boleh nak luahkan, sehingga bila dah lama-lama dia jadi macam wow, explode, menangis. Sebab tak dapat faham. Jadi sebenarnya banyak macam contoh baseline ataupun kita tengok tulisan margin. Margin tu kita tulis, kita tak sedar selama ni margin tu ada cerita dia juga. Tulisan besar kecil pun ada cerita dia juga Tuan Haji. Contohnya kalau tulisan besar ni Tuan Haji, ada orang tulisan besar kan, kita tak sedar macam okey biasa je, tapi tulisan besar tu menggambarkan orang itu extrovert. Kalau tulisan kecil itu menggambarkan orang itu introvert. Jadi kalau kita dalam team, kita faham okey siapa extrovert kita boleh tolak dia ke depan. Tapi kalau introvert mungkin dia tak suka dia duduk belakang tabir. Dan sebenarnya ada banyak Tuan Haji kalau nak cerita. Jadi macam contoh even huruf T tu pun Tuan Haji, T saja boleh menggambarkan lebih 10 karakter. Oh, banyaknya. Tuan Haji, banyak Tuan Haji. Dia memang best sangat, memang best sangat. Sebab tu saya bila mula belajar tentang tulisan tangan, saya jatuh cinta. Contoh macam ni kan Tuan Haji. Contoh yang kita tengok T ni. T ni dia belah kanan saja, dan kalau belah kanan dan tebal kanannya itu menggambarkan orang tu bad temper. Kalau T yang macam ni, ni Tuan Haji tengok nanti dekat office Tuan Haji. Yang T macam ni, kalau T tak ada hujung ni, dia sebelah saja. Ini menggambarkan orang tu ada simptom-simptom kuat, bertangguh, procrastinate. Jadi kan Tuan Haji, sebab kalau kita nak huraikan ada terlalu banyak Tuan Haji. Jadi sebab tu sangat penting pada saya. Pada saya sangat penting untuk mengetahui tentang cerita grafologi, insya-Allah. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya bila tengok huruf T tu pun takut dah. T selain boleh takut T. membuat kronologi simptom ataupun makna yang tersirat banyak. Sebab kadang-kadang maksud yang tersendiri pada huruf T itu sendiri satunya. Yang kedua, definisi yang kita boleh baca di sebalik tulisan tu sendiri. Itu menarik perhatian. Dan ada pula T yang huruf kecil, huruf T huruf besar, tengah. Itu berlainan buat karakter yang ciri-ciri yang berbeza. Dan saya cukup tertarik dengan apa yang doktor contoh. Baru kilas tunjuk huruf T, belum huruf A sampai Z lagi tu. Betul. Masih panjang. Namun alhamdulillah. Okey, dalam masa yang sama doktor, saya maklum-alukan je kepada penonton-penonton kita, sekiranya ada soalan boleh type di situ untuk kita utarakan nanti. InsyaAllah. Banyak maklumat yang telah doktor kongsi. Baru huruf T, belum bagi huruf lain lagi. Okey, dengan demikian, berdasarkan pengalaman doktor dalam menelusuri kehidupan masyarakat dan industri, boleh melihat berbagai-bagai contoh karakter tentang tulisan tangan ini. Jadi bagaimanakah sekilas pandang, panduan mudahlah, kita tak berjam to conclusion. Tapi at least sebagai mudahnya, pertama kali kita melihat tulisan tangan seseorang tu, bagaimana kita nak baca tentang karakter dia sepintas lalu. Okey. Boleh, ini best Tuan Haji. Contohnya kan, saya biasa kalau macam ini saya panggil teknik scanning. Teknik scanning. Sangat mudah kita nak kenal seseorang tanpa kita membaca apa yang dia tulis. Contoh Tuan Haji, kita akan minta seseorang itu tulis dekat paper A4 kosong. Sebab kenapa A4 kosong? A4 kosong dia tak ada garisan. Bila tak ada garisan, kita boleh nampak terus apa yang ada. Dan daripada tulisan tu, contoh kita nampak, satu biasanya kita akan tengok margin dia macam mana. Margin. Sebab margin ni dia akan cerita tentang kisah silam. Dan juga margin di sini cerita tentang kisah masa depan. Tapi bukan tilik nasib Tuan Haji. Cumanya kalau dia cerita tentang dia risau ke tidak tentang masa depan. Okey, kalau margin luas ada cerita lain, kalau margin kecil tu cerita lain. Dan contoh satu yang best, paling senang, kenapa kita nak tengok kalau kertas kosong A4 macam ni? Sebab bila dia menaik tulisan, menaik macam contoh ni, maknanya orang itu tengah dalam keadaan semangat. Maknanya orang yang macam ni kan Tuan Haji cakap ke office kan, kalau ada team kan, Tuan Haji cakap orang yang macam ni mudah, dia akan mudah absorb. Dia cakap insya-Allah boleh Tuan Haji. Tapi sebaliknya kalau Tuan Haji jumpa team yang tulisan yang agak ke bawah,
tulisan dia menurun ke bawah, dia Ya. akan mulakan dengan alasan Tuan Haji. Tuan Haji, susahlah Tuan Haji sebab kita macam ni lah Tuan Haji. Jadi kita sangat Betul. mudah nak kenal karakter orang. Dan juga kita boleh nampak tulisan itu sama tulisan besar ataupun kecil. Kalau tulisan Ya. besar itu extrovert, kalau tulisan kecil introvert. Dan yang best satu lagi adalah tulisan itu ke kanan atau ke kiri. Ke kanan, tegak atau ke kiri. Kalau orang yang ke kanan, dia pandai meluah emosi. Kalau pandai meluah emosi maknanya dia pandai ambil hati orang lain. Kalau dalam pasangan dia pandai panggil husband dia atau wife dia sayang. Tuan Haji punya tulisan tegak ke kanan ke kiri? Itu saya boleh sebut. Itu kena pada saya nampakkan je. Sebab kalau saya tahu Tuan Haji je tulisan tegak kanan ke kiri, saya boleh tanya, Tuan Haji panggil isteri sayang ke tidak? Okey, kalau tegak ke kiri, ini main-main saja, seberai saja Tuan Haji. Ke kiri kan. Dan juga kita boleh tengok itu bahawa yang itu kita boleh tengok juga setiap satu tu. Contohnya kalau tulisan itu bawah G, Y besar, itu pun memainkan peranan juga. T dia macam mana, I dia macam mana, dan banyak sangat Tuan Haji. Banyak sangat. Sebenarnya bila tengok macam ni, kita tengok macam ni saja kita dah boleh nampak. Dah boleh kenal karakter seseorang tu insya-Allah. Belum lagi kita baca satu persatu. Betul. Saya tertarik sebenarnya bila doktor tunjuk, walaupun sekilas kertas tu A4, saya tertarik pada mana tahu. Ruang A4 yang terbesar, dia betul-betul fully utilized. Itu pun satu boleh bacaan juga tu. Kenapa? Ruang tu boleh buat makna yang tersendiri. Okey, silakan. Betul Tuan Haji, insya-Allah. Ini satu lagi Tuan Haji, saya bagi contoh. Mungkin tak nampak sangat, tapi ini adalah satu contoh. Ini kalau kita nampak betul-betul tulisan ni macam cacar merbah Tuan Haji. Sebab tulisan dia tegak ke kanan ke kiri kan. Kalau kita baca ni macam tension. Dan subhanallah Tuan Haji, ini kalau kita faham Tuan Haji, kalau kita ini adalah tulisan student. Tulisan student maknanya kita tengok emosi dia agak tak stabil. Ada banyak karakter yang kat sini kita boleh nampak Tuan Haji sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita faham tentang kalau emosi masalah student ni biasa datangnya daripada rumah. Kan? Okey. Dan bila datang rumah, cikgu nampak tulisan macam ni, bila nak tanda, cikgu marah. Dan mungkin cikgu tercampak buku ke apa kan. Jadi boleh bayangkan Tuan Haji, maknanya student ini dia ada masalah kat rumah dan tiba-tiba dia kat sekolah pun cikgu marah tulisan dia. Ke mana student ni nak pergi? Jadi sebenarnya bila melalui tulisan, insya-Allah kita boleh faham, kita akan ada rasa empati. Bila ada empati, kita akan ada rasa faham, dan bila faham, insya-Allah kita akan lahir rasa kasih dan sayang, maknanya kita nak tolong seseorang itu. InsyaAllah. Itu sebagai guru membaca tulisan anak muridnya. Kita pun sebagai parent pun begitu juga sebenarnya. Ya, betul Tuan Haji. Kita lihat kalau tulisan tangan, kalau kita dululah macam masa saya belajar dulu, guna semua mesej pakai tulisan tangan je. Tak ada pakai WhatsApp macam sekarang ni. Jadi betul. Kita memahami. Makna kata apa yang doktor kongsi tadi cukup membantu lah. Kita sebenarnya doktor, kita ada satu soalan daripada penonton kita ni. Nama dia Ayah. Dr. Azura, boleh tak menukar tulisan tangan dapat menukar karakter atau personality diri? Mungkin ada kaitan. Okey, Kak Ayah. Assalamualaikum. Terima kasih soalan yang best, sebab bila kita cerita tentang tulisan tangan, kita akan terhasil. Setiap orang ni kan Tuan Haji, sebenarnya tulisan takkan sama. Memang takkan sama, sebab setiap orang ada karakter yang unik. Sebab tu tulisan tak akan sama. Walaupun rasa macam sama tulisan kita, tapi mesti ada T dia mesti lain, K dia mesti lain, mesti ada sedikit kelainan. Jadi itu sangat unik. Jadi maknanya bila kita cerita tentang tulisan, kita akan nampak karakter kita, apakah kekuatan kita, apakah kelemahan kita. Mungkin kita kuat bertangguh, mungkin kita ini jenis yang tak detail, tak teliti kan. Jadi sebenarnya bila saya ada belajar tentang cerita tentang tulisan tangan, kajian yang mengatakan sebab semua itu datang daripada subconscious mind kita, dan kita boleh ubah insya-Allah dengan izin Allah, kita tukar dan dia akan jadi reverse engineering balik ke belakang. Dan memang kita ada macam contoh, memang kita keluarkan juga terapi tulisan tangan, dan juga kita ada format terapi tulisan tangan untuk ubah. Dan contoh, sebab contoh macam mana tahu Tuan Haji? Contoh kalau kita tahu kita bertangguh, kita punya T tak habis, so kita cubalah tukar. Ataupun kita tahu kita jenis yang tak yakin, macam sebelum ni saya jenis yang tidak pandai bercakap di hadapan, tak yakin, selalu di belakang, tabir dan sebagainya. Tapi
along the way kita faham yang hidup kita kena berkongsi, hidup kita kena ke hadapan. Jadi dari situ saya cuba tukar untuk meningkat keyakinan dengan tinggikan palang T. Jadi sebenarnya insya-Allah boleh sebab Allah mengikut sangkaan hamba-Nya, dan saya suka guna konsep VAK, iaitu bila kita tengok tulisan itu kita nampak visualize, kita nampak visual sebab kebanyakan kita adalah orang visual. Kita nakkan nampak tulisan itu. Kemudian A, auditory. Kita ada self-talk kita. Sambil kita tulis, kita nampak tulisan dan kita ada self-talk. Kita kata dalam hati, saya nak jadi lebih yakin. Jadi kita naikkan T. K adalah kinestetik, adalah apabila kita menulis ada gerakan. So ada VAKS, dan saya suka tambah satu lagi sebagai seorang Muslim ataupun tak kisah Muslim ke tidak. Sebagai seorang insan, kita percaya kepada Tuhan. So kita ada spiritual di mana kita sedang menulis, kita nak tukar tulisan kita, contoh kan, kita guna form ni, grafoterapi kan. Jadi sambil tu kita cerita, ya Allah ya Tuhanku ataupun ya Tuhanku, saya nak ubah jadi lebih baik, bantu saya bagaimana untuk jadi seorang pemimpin, bagaimana untuk menjadi seorang yang lebih yakin. Jadi saya suka guna konsep VAKS, insya-Allah dia akan hook masuk ke dalam subconscious mind kita. Dan sebenarnya dalam hidup ni kan Tuan Haji, tabiat ni, the power of habit, dia sebenarnya isyarat, isu dan juga ganjaran kalau kita baca. Sebab saya suka membaca, salah satu buku yang saya sedang baca, The Power of Habit. Ni kan Tuan Haji, dia cerita tentang hidup kita ni tak ubah tau Tuan Haji, tapi rutin itu yang menyebabkan kita berubah. Habit itu yang menyebabkan kita berubah. Jadi bila kita tukar tulisan itu, kita konsisten insya-Allah, ianya akan mengubah kehidupan kita. Dia tak ada cerita tentang kebetulan, dia tak ada cerita tentang magic ke apa. Dia memang semua in a systematic way. Wallahualam, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Banyak pengongsian doktor. Saya sebenarnya bila cerita tu teringatlah, adakah penonton kita ni ada pen dan kertas bersamanya sekarang? Saya kerana seperti mana kita ingat kata-kata Profesor Dr. Hamka, saya ingat kuat ingatan kita ni, kita mudah lupa. Tapi sesama-sama dakwah kita ni, insya-Allah kita akan ingat sampai bila-bila. Sebab tu kita perlu flashback balik. Kita masa tadika dulu kita banyak menggunakan tulisan. Kita tengok balik masa kita tadika sekolah rendah, sekolah menengah, cukup nampak perbezaan ketara tulisan kita. Betul kan doktor? Betul. Jadi justru doktor tengah promosi citi-citi yang tambah tadi VAKS tadi ni, tambah dengan spiritual tu, sebenarnya terfikir juga sebagai penonton dan juga saya sebagai moderator ni mencatatkan juga perkara tu. Bermaksud saya kadang-kadang lupa, jadi perlukan ingatan tu. Jadi alhamdulillah apa yang doktor minta soalan daripada penonton kita ini telah menjawab sedikit banyak kepada soalan yang dikemukakan. Dan banyak lagi benda-benda yang kita kongsi. Saya rasa banyak ni. Soalan dah makin banyak ni doktor. Ada satu soalan terbaru ni adalah ada jari Cik Muhammad Mahathir Kasim. Dia bertanya, sama tak macam ujian DAS, DASS? Okey. Ujian apa ya tu? DASS. Okey. Walau alam, sebab kalau nak tahu kat luar ada banyak sangat teknik ataupun konsep-konsep method psikometrik, dan salah satunya adalah grafologi. Yang DASS ada banyak sangat kat luar. In fact saya pun belajar juga banyak. Cumanya pada saya yang kalau grafologi ini sebab memang menggunakan tulisan dan dia straightforward nampak. Maknanya tak payah tanya soalan, tak payah nak tanya. Kita tak payah tanya pun Tuan Haji. So, contoh kita lalu contoh Tuan Haji kan dengan tim kan. Tuan Haji lalu sebelah meja tim Tuan Haji semua kan. Lalu je. Oh sekilas dah insya-Allah Tuan Haji tahu karakter mereka. Jadi memang tak payah buat apa. Hanya melalui tulisan saja. Betul. Tapi bahaya juga doktor. Kita kadang-kadang manusia ni kita selalu beranggapan sekilas ikan di air sudah aku tahu jantan betina. Dan kita boleh guna tu dalam kilas pandang macam tu. Mungkin bila dah ada ilmu kita gunakan untuk sebagai profession kita lah. Bukan sebagai tanggapan-tanggapan yang negatif. Alhamdulillah itu sebahagian. Ada lagi soalan. Saya mengutamakan pada soalan-soalan penonton kerana mereka yang dapat ilmu secara direct pada kita pada hari ini. Iaitu dari Cik Muhammad Adli Abdul Aziz. Beliau bertanya, boleh cadangkan tak bahan-bahan bacaan yang baik bagi permulaan mengenal grafologi? Itu bidang doktor tu. Silakan. Okey, alhamdulillah Tuan Muhammad Adli. Sebenarnya bila saya mula-mula belajar tentang grafologi ataupun tulisan tangan ni, memang tak ada dekat Malaysia yang saya nak jadikan sebagai reference sebab semuanya saya shipment saya order daripada US.
memang hantar tunggu ni shipment daripada US dan apa-apa kita beli semua in USD. Dan juga bila belajar tu semua memang in English. Cumanya bila saya mula orang panggil saya untuk buat perkongsian dan sebagainya, saya terfikir yang ya Allah, saya kan sebab benda ni sebenarnya nampak simple tapi very technical Tuan Haji. Contohnya T sahaja ada lebih 10. Kakak kita confused. T macam ni, macam mana kan? Jadi saya rasa saya perlu untuk keluarkan buku-buku untuk jadikan panduan dan juga untuk supaya orang boleh refer balik. Kalau masuk kelas kakak lupa kan tu Haji, lepas tu balik dah kita tak jumpa dan sebagainya. Jadi alhamdulillah memang Allah izinkan juga untuk kami keluarkan buku. Alhamdulillah ini contoh buku yang pertama. Dahsyatnya tulisan ini milik siapa. Ini adalah fundamental. Kalau nak faham tentang yang saya sebut tadi teknik scanning, tengok je insya-Allah kenal. Insya-Allah Haji dengan izin Allah. Tapi jangan taksub sebab segala-galanya dengan izin Allah dan semua ilmu milik Allah Subhanahu Wa Taala kan, cuma jadikan panduan. Macam ini adalah fundamental. Dan buku yang kedua, dan ini kan Tuan Haji sold out. Kami terpaksa print balik, indah ke berapa kali kami keluarkan. Dan yang kedua adalah sebab kami banyak juga masalah pasangan yang datang kan. Pasangan ada masalah isteri lah, suami kan. Dan pernah saya seorang tu datang lelaki, sebab biasa datang perempuan tu Haji. Tapi tiba-tiba lelaki mendatang sebab dengan alasan nak tengok tulisan dia, tulisan wife dia dan dia ada sedang nak kahwin satu lagi. Jadi itu pun ada juga Tajib. Jadi kita keluarkan buku yang kedua iaitu Love Tijanah, Rahsia Nak Faham Pasangan. Alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah bagaimana nak faham tentang tanda tangan. Sebab kan Tuan Haji, tulisan tangan ni adalah karakter kita. Siapa kita. Tapi kalau kita cerita tentang tanda tangan ni semua orang ada. Tanda tangan ini adalah self image kita, bagaimana kita nak menunjukkan diri kita, nilai diri kita kepada orang lain. Dan kat tanda tangan juga kita faham, kita boleh tengok insya-Allah bagaimana dia value diri dia sendiri. Wallahualam insya-Allah. Dan ada lagi yang lain tu Haji, tapi itulah yang basic dia. Yang kita ada juga journal grafologi, bagaimana nak ubah tulisan dan juga habit dan sebagainya insya-Allah. Wallahualam. Itu sebahagian tu Haji. Bukan sebahagian tu. Sebenarnya doktor, penonton-penonton kita ni begitu tertarik apabila doktor tunjukkan buku-buku tu, dia akan bertanya pada saya kat sini ni, mana boleh dapat buku-buku terapi tersebut tu. Makna kita selepas ni doktor kena senaraikan buku-buku tu, kita akan paparkan dalam kita Facebook nanti insya-Allah. Boleh insya-Allah. Okey, seterusnya kita langsung juga ada soalan berikutnya iaitu tulisan buruk ada kaitan dengan karakter negatif ke? Itu soalannya. Tulisan, okey. Sebenarnya kalau kita cerita tentang tulisan buruk cantik tu dia tak kisah. Sebab kita nak, apa yang kita tengok adalah yang fundamental dia mula-mula adalah tulisan tu besar, kecil dan sebagainya. Dan kemudian baru kita akan pergi tengok satu persatu. Dia tak kisah buruk ke tidak. Cumanya ada ketika tulisan itu bila dia terlalu banyak potong-potong dan sebagainya, kelam kabut kan. Kalau banyak potong itu hati-hati kalau kita nak panggil untuk buat kerja admin atau buat kerja accounting dan sebagainya, sebab tulisan dia pun serabut kan, potong-potong. Jadi hati-hati nak panggil sebab berkemungkinan nanti mungkin dia bagus kerja lain tapi mungkin bahagian tertentu dia tak boleh buat, bukan flow dia. Dan juga contoh macam bila tengok macam ini kan, kita tengok tulisan memang kita tak dapat baca, memang buruk ni Tuan Haji, tapi sebenarnya ada kisah dia. Kalau Tuan Haji tengok amati ni kan, kita faham yang tulisan dia ke kanan ke kiri kan, jadi kita faham yang emosi dia tengah tak stabil Tuan Haji. Dan juga T dia sangat rendah Tuan Haji. T yang sangat rendah adalah seorang yang tidak ada keyakinan. Jadi orang ini mudah di-influence oleh orang lain. Bayangkan kalau ini adalah perempuan. Anak perempuan kan, maknanya emosi yang tidak stabil, keyakinan yang rendah. Jadi bila ada orang datang mengayak dan sebagainya, Allah sangat kan. Jadi okey, dan juga tengok kat sini walau bagaimanapun K dia besar, K besar makna keras kepala. Jadi ada banyak benda. Jadi kita tak boleh nak summarizekan sama tulisan itu buruk, maknanya tak bagus dan sebagainya. Dia kena tengok satu persatu. Wallahualam. Okey, alhamdulillah. Cuma dalam masa ni saya tertarik. Bila kita tunjuk tentang tulisan kanak-kanak tu untuk mewakili pelajar-pelajar lah, dia buat aplikasi yang tersendiri, tersirat di sebalik yang tersurat. Itu baru sekilas kita pandang. Bermaksud dalam kaitan ini, bagaimana kependekatan grafologi ini memberi impak kepada masyarakat kita sekarang?
Okey, dia sebenarnya kan kalau Tuan Haji perasan, kalau Allah Alam, grafologi ni mungkin orang tak perasan, tak sedar sebab selama ini kita membaca Tuan Haji. Membaca Ya. tulisan tapi kita tidak baca keadaan di sebalik tulisan itu. Dan juga Ya. saya tanya Tuan Haji kan, kalau kita ambil pekerja, kita buat interview session kan Tuan Haji. Ya. Biasa kita akan ambil pekerja itu berdasarkan apa Tuan Haji? Ada Kita ciri-ciri yang biasa, kita kriteria tersendiri berdasarkan keperluan kita. kan. Biasanya kita akan ambil based on appearance, penampilan, kita ambil based on pengalaman, kita ambil based on CV yang cantik kan. Namun Tuan Haji, kalau kita fahamkan balik kenapa selalu kita rasa macam nak isolate kita punya pekerja ataupun kita rasa macam nak kena buang pekerja kita kalau kita stop contract. Biasanya adalah kerana attitude. Attitude. Jadi attitude ni kan Tuan Haji tak boleh dilihat di CV, attitude tidak boleh dilihat di penampilan dan sebagainya. Namun attitude boleh dilihat melalui tulisan tangan dan juga tanda tangan. Jadi pada saya mungkinlah nampak macam tak ada apa-apa tulisan tangan, tapi Masya Allah Subhanallah ada banyak sangat elemen-elemen yang kita boleh lihat di dalam tulisan tangan, dan daripada elemen ini satu kita boleh faham sekeliling kita siapa, iaitu saya suka guna teknik KMD. Satu, kita kena kenali siapa di sekeliling kita, dan yang kedua bila kita kenal, kita kena maafkan sebab kena faham yang perangai kita bukan yang kita nak. Perangai kita dah memang embedded, dah memang datang kat kita. Kan? Dan juga ketiga adalah kita doakan. Maknanya kita KMD adalah kenali, maafkan dan doakan. Dan itu satu adalah untuk kenal. Dan yang kedua adalah bagaimana kita nak menjadi yang lebih baik. Sebab kita tengok dalam surah Al-Mulk ayat kedua, asana amalah, menjadi lebih baik kan. Makna lebih baik ni kan Tuan Haji bukan lebih baik dengan orang lain, tapi nak jadi lebih baik setiap hari. Every day getting better. Lebih baik daripada semalam. Be better. Be better, be better, be better. Macam kita nak jadi be better dan nak jadi khalifah Allah yang cemerlang. Jadi kita tengok juga kalau kita tak yakin Tuan Haji, macam mana kita nak berkongsi. Kalau kita tak yakin, kita sendiri tak berani nak tolong orang lain. Kalau kita jenis yang bertangguh, kita selalu bertangguh nak tolong tapi tak tolong, lalas, duk macam tu lah juga. Dan ada banyak benda yang kita boleh lihat melalui tulisan tangan yang insya-Allah boleh mengubah dan juga membantu kita. Wallahu alam. Alhamdulillah. Itulah bila kata bertangguh-tangguh ni, ada kena ingat bidalan kata orang utara ni, pimai-pimai tang tu tak pergi mana. Ya betul, wallahu alam. So dalam hal ni saya nampak masa kita makin cemburu sebenarnya. Namun begitu, daripada tajuk yang doktor beri, boleh tak doktor kongsikan sedikitlah ruang sekali segi penjabat awam, apa pengalaman doktor dalam mengendali bersama sesi penjabat awam, pengalaman tentang grafologi di penjabat awam, boleh kongsikan? Okey, sebenarnya kalau di pejabat awam ni, saya juga banyak dijemput juga sebenarnya. Dan saya sampai sekarang saya teringat satu kisah Tuan Haji. Satu kisah ni di mana saya dijemput di salah sebuah, ni lah government lah kan, pejabat awam. Dan kat situ biasanya bila kita faham, bila kelas-kelas khusus ni adalah benda-benda yang wajib kena habiskan berapa jam dan sebagainya, wallahualam. Jadi masa biasalah bila akhir tahun ni ada banyak jemputan dan saya sampai di situ, biasanya yang duduk belakang ni lelaki Tuan Haji. Lelaki kan, tangan macam ni sebab macam ala-ala kena paksa masuk kan. Jadi bila saya pusing kan kat belakang tu, sekali ada seorang ni tanya saya, "Doktor, cuba doktor tengok tulisan saya ni." Lepas tu saya tanya kenapa. Dia cakap sebab dulu doktor, sekarang saya sangat tension dengan kerja saya tak boleh. Saya macam dia tak boleh nak go, bukan flow dia. Jadi saya tengok tulisan dia dan saya tanya dia, "Tuan sekarang kerja apa? Bahagian mana?" Dia cakap sekarang ni dia kena tukar daripada yang jenis keluar ni, field work, dia kena tukar masuk dalam bidang yang kena duduk di office. Maknanya back end, dia kena hadap komputer. Dia kata dia tak boleh nak pergi. Jadi bila saya tengok tulisan dia, Tuan Haji, saya tengok tulisan dia satu, tulisan dia besar. Maknanya dia extrovert. Bila dia katakan extrovert, dia kena jumpa orang. Dia tidak boleh hanya jumpa komputer saja. Dan yang kedua, tulisan dia G dengan Y dia besar di bawah. Bila Y dengan G yang besar di bawah, dia seorang yang energi yang sangat tinggi. Bayangkan Tuan Haji, orang yang extrovert dan mempunyai energi sangat tinggi kena duduk di office belakang komputer.
Orang inilah yang akan menyebabkan bosan kerjanya. Kalau dia merokok, dia akan asyik pergi ke tangga, tepi tangga isap rokok. Kalau dia tak Betul. merokok, dia akan asyik kacau orang ataupun Betul. duduk dekat pantry. Sebab energi tinggi nak suruh dia duduk betul-betul Tuan Haji. Memang boleh. tak boleh Tuan Betul. Haji. Memang Jadi tak kan boleh, saya mati cakap, akal. Ya, jadi betul. jadi wallahualam. Jadi dari sini sebenarnya mudah sangat untuk kita faham bagaimana kita nak meletakkan tim kita di mana supaya company itu, syarikat ataupun mana-mana pun pada organisasi akan lebih rasa harmoni dan pekerja tu akan lagi rasa lebih produktiviti, meningkatkan produktiviti, harmoni dan semuanya insya-Allah okey. Kalau kita faham tentang seseorang itu. Tapi kalau tak faham, kita main letak berdasarkan okey boleh buat ni, boleh buat ni. Dia akan jadi cacah membah. Itu sama juga Tuan Haji, kalau kita dalam keluarga, kita tak faham anak, kita ingat anak ni kena jadi macam ni. Sedangkan dia tak selesai jadi arkitek, dia tak selesai jadi engineer. Jadi kita paksa, dia akan melahirkan rasa tidak puas hati, dendam dan sebagainya. Dan akhirnya adalah, jadi akhirnya kata Haji, sebenarnya kita nak belajar ilmu-ilmu begini adalah untuk kita nak tenang-tenang, kita nak faham dan bila faham semuanya insya-Allah okey. Wallahualam. Alhamdulillah. Tajuk yang diberikan berhubung dengan pengalaman doktor tu benar. Mereka berkaitan di tempat kerja, memang itu antara perilaku yang berlaku. Soalannya sekarang ialah kadang-kadang bila penjawatan khusus ni yang macam-macam ni lah pakai teknologi ni, saya rasa lebih relevan kepada pengurusan. Kerana pengurusan yang meletakkan anak buahnya. Anak buahnya boleh menyatakan dia bidang ni. Tapi kalau pengurusan tidak menerima, susahlah gitu. Macam mana pandangan doktor dalam perkara ni? Bawah ni menurut perintah aja ni. Okay, wallahualam. Tapi itulah yang penting kenapa kena ada two-way communication. Dan saya ada terbaca satu kisah Tuan Haji dekat salah satu company di US. Alco namanya kalau tak silap saya. Company tu, syarikat tu, dia ada masalah. Dia sangat besar Tuan Haji. Dia supply besi dan sebagainya. Dan sangat besar. Bila dia ambil satu CEO ni masuk Tuan Haji, dia menyebabkan company tu berubah menjadi lebih tinggi, kadar kesihatan, kadar kemalangan menjadi lebih turun. Tapi apa dia buat? Dia buat simple je Tuan Haji, dia cuma buka ruang untuk semua boleh berkomunikasi. Itu saja. Maknanya bukan hanya one way communication, tapi setiap ahli, setiap seorang di dalam syarikat itu ada dia punya ruang untuk nak voice out ke sesuatu. Dan contoh kalau ada kemalangan di satu kawasan, kenapa tak beritahu kepada yang ni? Jadi dia itu sangat harsh sangat juga, sebab dia kata kalau dia tak beritahu, dia simpan saja tidak sampai ke peringkat atas, orang tu kena terminate. Macam tu je. Jadi dia telah menyebabkan culture kat situ semua kena beritahu. Semua kena open up. Maknanya atas kena accept bawah, bawah pun accept atas dan subhanallah company itu sampai sekarang culture dia ikut dan company itu sampai sekarang memang masih lagi maintain dengan kadar keuntungan yang sangat tinggi dan juga culture yang sangat bagus dalam syarikat tu. Wallahualam. Alhamdulillah. Sebenarnya begitulah. Memang kalau kita tengok pada syarikat Skype Berjaya, dia ada sikap terbuka, two-way communication. Dalam masa yang sama juga kita lihat mana-mana organisasi yang ada sikap two-way communication, insya-Allah stafnya suka bekerja. Tambah kali bila bos-bos ni mendengar apa yang anak buah ruahkan. Walaupun kita tak pandang siapa yang kata. Dalam hal ni saya melihat, jangan kita pandang siapa yang kata, tapi kita pandang apa yang dia kata. Mungkin relevan dengan kita tanpa mengira siapa dia. Itu mungkin membantu. Jadi berdasarkan itu, dalam pengalaman doktor lah, dalam keseluruhan ni yang doktor boleh kongsi pada kita ni, segi anak sudah kita kongsi, segi soalan pasangan sama isteri dah kita kongsi, penjawatan dah kita kongsi. Apa lagi yang masa depan doktor melihat grafologi ni pada masa depan untuk penjawatan ataupun sebagai siapa sajalah yang belajar tentang grafologi boleh guna pakai untuk kehidupan seharian, bukan semata-mata untuk kerja dia, bahkan untuk kehidupan seharian dia. Macam mana tu? Okey, kalau untuk impact kepada masa depan kan dalam saya rasa jika kita faham tentang diri kita, insya-Allah kita faham sekeliling, dia akan melahirkan rasa faham, dia akan melahirkan rasa empati dulu, faham, kemudian akan lahir kasih dan sayang kan. Bila lahir kasih sayang ni kita faham ada banyak hadis dan juga ayat-ayat Quran cerita tentang kasih sayang. Sangat penting untuk ada kasih sayang. Bila ada kasih sayang ni lah baru akan ada sifat nak tolong menolong, kita sifat nak bantu membantu, saling sebar-sebarkan kebaikan. Jadi sebenarnya yang kepentingan di sekarang adalah kita kena faham diri kita macam mana, faham sekeliling dan insya-Allah bila faham tu kita akan datang rasa sifat kasih dan sayang. Dan kasih sayang ni sangat penting Tuan Haji. Saya teringat ada seorang ustaz ni cerita dengan saya Tuan Haji, dia ada satu kumpulan ni Tuan Haji, semua bergaduh.
Semua bergaduh dan semua orang hebat Tuan Haji. Semua tak nak kalah. Jadi kan sebenarnya memang semua orang Allah bagi ilmu akal. Ilmu akal ni dia takkan dapat menyatukan manusia. Namun dengan ilmu kasih sayang, ilmu dalam hati itu yang dapat menyatukan menyatukan manusia semua. Yang menyebabkan semua akan sentiasa okey, alhamdulillah bantu sesama insan kan. Jadi kat sini adalah apa-apa pun balik-balik kepada kita nak jadikan semua orang harmoni, tenang dan lebih tenang, ada kasih sayang. Dan dari situlah yang kita akan jadi khalifah Allah yang cemerlang. Wallahu alam. Alhamdulillah. Okey, dah banyak perkongsian yang doktor bagikan. Cuma saya masih rasa perlukan sikit tip. Tip di hujung sesi hujung ni, setiap satu perkara bagi kursus ke, bagi dengar benda taklimat ke, ceramah ke, kita nak satu tip yang kita boleh buat balik, dia amalkan immediate. Bukannya tunggu sampai bila dah 3 minggu baru nak ikut. Kata orang kalau seminggu tak amal, lupa. Jadi mungkin ada tip-tip tertentu dalam mengenali karakter tentang grafologi ni. Okey, saya bagi few tips ya, wallahualam Tuan Haji. Ini adalah berdasarkan kajian dan sebagai kajian-kajian tulisan tangan ni, dia bukan main petik-petik macam contoh saya cakap, okey, tu tak yakin. Ini macam ni. Dia bukan macam tu petik-petik Tuan Haji sebab segala-galanya dah dikaji. Saya guna pakai apa yang sudah dikaji. Saya refer guna buku-buku dan sebagainya. Dan kajian-kajian ni sebenarnya Tuan Haji sebenarnya telah ada reliability dan juga validity-nya. Sebab kena faham, kalau kita nak dapatkan satu result, kita kena ada dia punya proses untuk nak dapatkan betul-betul boleh guna ke tidak. Dan subhanallah, Masya Allah, tulisan tangan ni pun ada telah digunakan dalam banyak jurnal akademik dan juga PhD thesis. Jadi insya-Allah benda ni telah dinyatakan kebolehgunaannya. Jadi jangan risau, cuma jangan taksub. Dan satu lagi saya suka cerita tentang contoh Tuan Haji, ini adalah contoh signature K-pop. Signature K-pop. Ini adalah tanda tangan. Sebab semua orang kalau kita cerita tentang tulisan tangan, mungkin saya dah tak menulis, saya guna WhatsApp, saya guna ni kan. Tapi tanda tangan semua orang ada Tuan Haji. Tanda tangan, contoh ini adalah tanda tangan. Kalau kita tengok ini adalah K-pop, tanda tangan kumpulan K-pop. Dan kita tahu K-pop ini sangat di Korea sangat tinggi kadar commit suicide-nya di kalangan artis. Kan? Dan bila kita tengok Tuan Haji, sebenarnya kita amati tanda tangan mereka ini, nampak diorang sangat hebat di atas pentas, namun sebenarnya dalaman agak fragile. Bila dikatakan agak fragile sebab tu anything happen sikit pun dia boleh menyebabkan dia nak commit suicide ataupun dia rasa macam dia tidak ada dah, tak perlu lagi hidup di dunia ini. Contoh kan. Jadi contohnya senang sangat Tuan Haji. Contoh kalau signature ni Tuan Haji, nampak Tuan Haji kalau ini dia slash nama dia. Ni nama dia kan. Bila kita buat signature, itu adalah nama kita. Dan kita slash nama kita Tuan Haji. Kita cross. Bila kita cross, kita palangkan. Okey, palang ini adalah dikatakan mengikut kajian adalah self-sabotage. Maknanya bukan orang lain buat kita, tapi kita yang buat diri kita sendiri. Dan kena faham muhasabah balik apakah self-talk kita. Kalau kita belajar tentang self-talk ada 5 level kan. Jadi level biasa kalau macam ni adalah level yang pertama yang selalu kata I never, I cannot, I am. Itu. Sebab kita nak tukar self-talk itu menjadi self-talk yang kelima, iaitu kalau kita orang Muslim ataupun kita faham yang kita ada Tuhan, terima kasih Tuhan sebab menjadikan saya seorang yang lebih yakin. Terima kasih Tuhan. Okey, itu yang self-talk yang terbaik yang kita nak. Kita tak mau self-talk yang negative thought. Jadi cuba check balik signature kita sama ada palang ke tidak. Ni palang-palang itu sajalah. Wallahualam. Kalau nak cerita tips sebanyak tu aja. Konsep signature pun dah membuat definisi berbagai-bagai sebenarnya. Lepas ni pada penonton kita yang melihat sesi kita pada hari ini, sebahagian ni dapat tentang tulisan pun tercantik lah teman-teman sekali. Huruf T yang awal tadi, kemudian tentang signature tadi. Kemudian kita tengok pada tulisan yang doktor bagi kongsi sini ialah tip KMD tu. Kenali, maafkan, doakan, itu suatu yang sekarang ni semua orang menghadapi masalah duit ni doktor. Duit ni bagi saya definisi dia mudah je. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Duit. Dan dia boleh berkait dengan tajuk yang doktor bagikan. Boleh doktor huraikan sikit kaitan dalam mendapat satu ilmu baru, kita nakkan duit juga sebenarnya. Boleh doktor? Okey, faham Tuan Haji yang sebenarnya memang duit ini sangat penting. Especially kan Tuan Haji bila zaman COVID ni, mungkin di kalangan yang mendengar ini semua memang bekerja, makan gaji. Jadi makan gaji setiap bulan tu ada Tuan Haji. Tapi macam bagi kami ini, kami golongan yang bukan makan gaji,
jadi kita tidak ada duit monthly. Jadi kalau nak cerita memang lagi pening tentang duit Tuan Haji. Namun kena faham Tuan Haji, duit ini lagi kita nak cari lagi dia akan lari. Jadi yang penting adalah konsep kita kena tenang. Pada saya kena tenang. Sebab tu saya suka juga tengok tulisan tangan. Contoh kalau orang itu tulisan ke bawah, maknanya dia selalu bukan dalam keadaan tenang. Dia dalam keadaan skeptical ataupun negatif. Dan kena fahamkan Tuan Haji yang what you focus will expand. Kalau kita fikirkan negatif saja, benda tu yang akan datang. Kalau kita fikirkan yang okey memang kita tak ada duit dan sebagainya, memang kita tak ada duit lah. Sebab Allah itu mengikut sangkaan hambanya kan Tuan Haji. Jadi satu memang saya akan tengok kat tulisan sama ada tulisan dia menaik atau menurun. Sebab bila menaik itu orang itu semangat Tuan Haji. Bila dia katakan semangat, dia sentiasa positif. Saya pernah tanya satu cikgu coaching saya di mana saya cakap saya ada satu masalah. Saya cakap dengan cikgu saya, coach tu, saya tanya, coach saya ada satu masalah. Dia tanya saya, apakah masalah saya? Saya cakap masalah saya is I am too positive. Positif. Dia kata kalau positif ni bagus sebab kalau orang positif susah nak susah Tuan Haji. Susah nak susah sebab kita pergi balik kepada surah Ibrahim ayat 7 berkenaan dengan ayat Allah berfirman bismillah, siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmat. Maknanya orang positif biasanya dia akan sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Dia macam okey kan. Jadi bila kita sentiasa be okay tajuk saya yang ini pun memang tajuknya be okay. Bila kita sentiasa be okay kan Tuan Haji, insya-Allah Allah dah sebut dalam Quran dah yang insya-Allah Allah akan tambah nikmat. Jadi insya-Allah kan kita semua dah memang janji Allah, janji Tuhan kan. Jadi kita syukur je. Syukur positif, insya-Allah Allah tambah nikmat. Tambah lagi. Namun kalau kita sentiasa negatif, sebab tu tengok check balik signature tulisan kita ke bawah ataupun tidak. Kalau kita sentiasa negatif, kita merungut Allah sebut juga selepas ayat 7 tu ayat Allah sebut, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat, siapa yang kufur ni azab Allah amatlah pedih. Jadi yang kufur ni komplain dan sebagainya itu masuk ke peringkat kufur Tuan Haji kan. Jadi sebab tu kita akan rasa sentiasa tak cukup, tak ada. Wallahu alam. Okey, alhamdulillah. Betul lah tu. Sebab apa Allah ni berfirman ud'uni astajib lakum. Siapa berdoa insya-Allah Allah akan berkenankan. Itu janji Allah pada siapa yang berdoa. Okey, ada satu soalan yang baru masuk Doktor. Daripada Puan Anis Roza yang bertanya bagaimana yang sign tapi palang di bawah. Saya rasa Doktor dah huraikan sikit, mungkin menjelaskan tambahannya. Silakan. Okey, saya rasa dia macam ni kan Tuan Haji. Maknanya dia tak slash nama dia tapi dia letak di bawah. Okey, kalau begini kalau mengikut kajian wallahu alam, mengikut kajian ini adalah dikatakan seorang yang ada kepimpinan. Leadership characters. Jadi kalau ada palang di bawah itu bagus. Menepatilah soalan itu, sudah jawab pada soalan itu. Bagaimana? Mana tu selepas ni masing-masing akan ubah sign palang di bawah nama. Okey, dalam masa sama kita buka lagi kepada penonton kita. Kalau tidak kekuatan, insya-Allah dalam masa 10 minit lagi kita cuba selesaikan sesi kita. Okey Doktor. Doktor dah banyak berkongsi untuk segi perbezaan antara pengendalian attitude di kalangan penjawat awam dan juga kalangan swasta. Di manakah tip yang boleh Doktor bawakan berdasarkan pengalaman orang yang berjaya di swasta dan juga kerajaan yang Doktor nampak di segi tulisan tangan itu? Bagaimana yang Doktor baca setakat ni? Okey, sebenarnya macam kita pun memang ada Tuan Haji, kita boleh bahagikan tulisan sama ada tulisan, contohnya kan kita ada juga leadership and non-managerial. Maknanya semua orang ni actually bila kita cerita tentang leadership, bila kita cerita tentang khalifah, semua orang adalah pemimpin. Tak kisahlah dia berada di bawah ke, di atas ke kan, semua orang adalah pemimpin. Namun sama ada dia boleh pimpin diri dia ke tidak untuk menjadi lebih baik. Jadi apa yang saya nampak, kita memang ada listkan juga Tuan Haji, apakah profil leadership kan, tapi kat sini tak nampak, nanti saya check. Jadi orang yang biasanya yang berjaya kan Tuan Haji, wallahualam, dia biasanya orangnya adalah mempunyai tulisan yang menaik, signature dia tidak slash. Sebenarnya memang ada lah kan, jadi kat sini tak nampak Tuan Haji kan. Jadi memang ada, contohnya sign jangan kecil sangat. Sebab kalau kecil sangat itu menggambarkan yang kita tidak ada keyakinan. Kemudian sign itu just nice. Saya sebenarnya kalau nak bagi tips tu ada banyak Tuan Haji.
Pilih yang Cumanya sesuai. saya bagi Pilih yang saya bagi sesuai. contoh dia tak slash nama dia. Kemudian ini contoh T kan Tuan Haji. T-nya Ya. kalau kita tengok signature Tony apa siapa yang Asia tu tiba-tiba Fernandez. terlupa pula Fernandez. Allah selamat Tony Fernandez. Tommy Fernandez. Tony dia T dia sangat tinggi begini sampai dia tidak boleh dia tak attach. Dia ada gap kat sini. Ini menggambarkan orang ini sangat tinggi dia punya imagination, visualization. Jadi sebab tu masa macam kita faham bagaimana Tony Fernandez boleh tukar AirAsia daripada banyak hutang kepada satu company yang lain entitinya, dan juga sekarang ni walaupun time COVID tiba-tiba dia pun berubah. Ada cepat dia punya proses pertukaran kan. Jadi itu adalah contoh, dan juga tulisan dia agak menaik. Dan juga ada banyak lagi lah Tuan Haji sebenarnya kalau nak cerita. Dan satu ada saya dijemput di salah satu badan di mana kat situ rupanya semuanya adalah pengarah-pengarah Tuan Haji. Kan? Di dalam tu, dan saya perasan dekat situ dalam tu adalah tulisan mereka Tuan Haji. G dengan Y mereka kat bawah tu dia agak panjang dan besar. Maknanya G dengan Y bila kita cerita tentang bawah tu energy Tuan Haji. Energy tu maknanya booster juga untuk berjaya, booster juga untuk menjadi yang lebih baik. Sebab Tuan Haji dia ada beza Tuan Haji kalau kita tulis macam ni. Saya contoh going, saya tulis sekejap. Okey, contoh kalau saya buat going macam ni kan Tuan Haji, going. G dengan G dia kat bawah tu tak nampak. Ini bila kita cerita tentang G, dalam kajian tulisan tangan dia cerita tentang namanya adalah zon bawah. Zon bawah ni adalah cerita tentang kejayaan, dia punya intention, eager nak berjaya, eager nak ada sesuatu, impian dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau di bawah itu tidak ada, maknanya dia selalu yang okeylah cukup dengan apa yang ada. Cukuplah tak payah nak lebih-lebih kerja dan sebagainya. Wallahualam. Okey, alhamdulillah. Bahagian tu dah boleh kongsi dah. Hari ni boleh tengok tulisan tertentu boleh baca dah sikit. Okey, doktor. Sebenarnya bila penghujung-hujung ni banyak soalan-soalan bangkit ni. Dia kata kalau kita type dia ada font-font dia. Bagaimana pula jaga tulisan? Adakah mengikut font-font tertentu? Adakah ia juga boleh pengaruhi emosi penulis tersebut? Boleh kita baca tentang emosi dia. Okey, kalau kita cerita kalau cerita tentang font-font macam kita tulis WhatsApp, kita buat dekat PowerPoint dan sebagainya. Memang kalau kita belajar, memang font-font, setiap font tu ada cerita dia, ada karakter dia. Contoh, font untuk instruction, dia ada kena guna macam ni. Font untuk nak bagi orang dengar macam ni. Tapi saya punya yang saya belajar, yang saya dalami adalah mengenai tulisan tangan. Maknanya kena tulis. Jadi saya tak tengok kepada font yang di komputer dan sebagainya, hanya melalui tulisan. Cumanya bila kita cerita tentang tulisan font pun bila menulis kan kita ada slanting, kita ada cursive, kita ada tulisan yang tu. Itu yang kita boleh tengok. InsyaAllah satu-satu kita berkaji. Okay, terima kasih. Ini soalan ni bagus doktor ni. Bila tunjuk sains ni orang tanya dah. Kalau sains yang boleh baca namanya sebiji-biji nama tu, apa gambarannya tu? Okey. The best tajuk ni, dia punya soalan ni, bila kita tengok tulisan kan, besar tanda tangan ni sebenarnya bagaimana kita nak tunjuk kepada orang lain, kita siapa. Dan bila kita tulis tulisan kita, signature kita itu, tanda tangan itu boleh dibaca. Maknanya kita, mengikut kajian dia, bukan saya yang cakap, mengikut kajian, tanda tangan itu menggambarkan personality orang tu yang dia bukan jenis yang pretender, bukan jenis yang suka dia bagaimana dia itulah dia. Cumanya kalau Tuan Haji perasan kan, ataupun kalau kat sini akan Cik Puan Muniati kan perasan, signature ni kalau kita tengok orang putih kebanyakannya tulisan dia boleh dibaca. Betul. Kan? Jika dibandingkan dengan kita selalunya kita tidak boleh dibaca, dan ini telah dibincangkan sesama saya dan sahabat-sahabat yang lain, sebab orang putih ni ataupun diorang yang kat luar ni, diorang sangat berani untuk out loud tau. Dia ada macam kalau Tuan Haji jumpa diorang nak cakap-cakap beje. Yes, betul. Dia tidak ada filter. Kan, dia sangat straightforward. Bagaimana dia, itulah dia. Dan juga mereka ini juga kurang budaya, bukan malu, tapi sebab kita
culture kita ada macam dari segi pakaian kena tutup dan sebagainya. Diorang tidak ada culture begitu. Jadi they can just expose. Tapi sebaliknya kalau kita, bahagian kita, culture kita sangat menjaga air muka. Tak boleh itu, tak boleh ini, kita kena tutup begini, begitu, nak cakap kena berlapik dan sebagainya. Itu yang menyebabkan wallahualam banyak daripada kita yang tulisan kita tidak boleh dibaca sebab kita terlalu banyak untuk yang kita jaga. Wallahualam. Alhamdulillah. Banyak kata soalan kita daripada mengenali tulisan ni bukan sekadar huruf, bahkan tentang karakter huruf tu ni buat makna definisi tersendiri. Yang paling jelas sekali bila pergi dia contoh dulu orang dulu buat surat, nak kenal pasangan pun buat surat, hantar surat kat kampung pakai surat. Jadi sign tu mesti ada sebagai pengesahan. Dan bila sebut tajuk sign tu yang ramai bertanya tu. Jadi selepas ni boleh bacalah kalau siapa yang sign dia tu boleh baca nama sebenar dia. Sebenar nama dia boleh kita tengok boleh baca tu, makna kita orang jenis terbuka lah. Memang boleh jelas bahawa tidak berpura-pura dalam kehidupannya. Okey, ada lagi soalan masuk doktor? Saya ingat okey. Tanda tangan tanpa nama bapa adakah pengaruhi doktor? Saya pernah ditegur kaunselor dulu. Ni soalan daripada orang pernah tanya kaunselor, tak kaunselor tegur dia ni. Okey, tanda tangan tanpa nama bapa ini sebab sebenarnya bila kita letak tanda tangan dengan siapa, itu pun ada cerita dia. Contohnya kalau kita letak nama ayah kita, tapi letak ayah kita di mana? Di sebelah nama kita ke bagaimana? Jadi bila kita letak elok sebelah nama kita, contoh nama saya Azura Hashim, so tanda tangan saya adalah Azura Hashim kan? Jadi itu maknanya saya uphold nama ayah saya. Nama ayah saya. Namun ada satu cerita juga Tuan Haji, saya jumpa dengan seseorang ini, dia letak nama ayah dia juga, tapi nama ayah dia di bawah. Nama di atas, nama ayah dia di bawah. Jadi saya tanya dia kenapa nama, sebab setiap apa yang kita tulis dia keluar mengikut subconscious mind kita. Kenapa jadi macam tu? Dia tidak ada kebetulan. Saya tanya kenapa nama ayah dia kat bawah? Mesti ada something. Dia macam, sebab kita faham nama ayah dia kat bawah. Lepas tu rupanya baru dia cakap yang sebenarnya ayah dia ni daripada masa dia kecil, ayah dia tinggalkan dia dengan mak. Jadi bila anak macam dia dah besar, bawa ayah dia datang nak jaga dan sebagainya, sedangkan dia dah besar. Jadi dia nak tunjuk ke ayah dia yang dia boleh hidup, dia boleh okey walaupun tanpa ayah. Sebab tu masih ada nama ayah tapi nama ayah dia bawah. Jadi setiap satu tu pun ada cerita dia. Wallahualam. Alhamdulillah. Nampak ke tak habis ni kalau kita nak kongsi pengalaman doktor ni. Banyak sesi-sesi ni. Saya begitu tertarik, teruja sebenarnya. Jadi sebagai kita pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita yang banyak mengutara soalan yang mengikuti cerita kita pagi, sesi kita pagi ini. Ada yang memati saja tapi dalam masa sama ada juga yang bertanya ni, bertubi-tubi soalan. Mungkin Cik Ros kita di belakang tabir tu dah menukarkan soalan-soalan ni sebagainya. Okey doktor, sebagai kesimpulannya lah. Kalau nak cerita panjang lagi ni. Bagi kesimpulan berhujung untuk sesi kita pada ini sebagai pengenalan tahun pertama, kali pertama tahun baru ni, boleh tak doktor berikan rumusan daripada tajuk yang kita bicarakan pagi ini? Silakan. Okey, rumusannya sebenarnya bila kita cerita tentang karakter manusia, kita nak cerita tentang nak faham seseorang, ini pada saya semua balik-balik kepada kalau saya lah kan, wallahualam, semuanya balik-balik kepada kenapa tujuan kita nak kenal, kenapa kita nak tujuan kita nak kenali orang sekeliling kita. Sebab sebenarnya memang kita kena faham sebab kita nak faham mengapa perlu kenal diri kita. Satu adalah sebab kita nak faham kenapa kita diciptakan. Kenapa kita diciptakan, bukan sahaja-sahaja kita diciptakan, dan kenapa kita kena ada perangai ni. Contohnya orang datang kat saya ada perangai degil ke keras kepala, kena ke saya tukar? Sebab mungkin itu dah memang sesuai di-equipkan. Allah bagi dia karakter itu kepada dia. Mungkin itu sesuai untuk diri dia. Dan kedua adalah kita nak syukurkan atas segala nikmat dan kekelebihan yang Tuhan bagi kepada kita. Dan yang ketiga adalah untuk kita nak sedar kelemahan, sebab kita memang Allah cipta kita sempurna sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4, Allah cipta kita sempurna namun kesempurnaan manusia itu penuh dengan khilaf. Jadi kita kena faham, pergi balik teknik KMD, kita kenal semua orang adalah hamba Allah, hamba Tuhan yang penuh, memang sempurna tapi ada khilaf, maknanya kita akan sentiasa maafkan sebab kita pun tak sempurna dan kita akan doakan. Dan yang keempat adalah kita nak faham diri kita dan kita nak faham bagaimana kita nak keluarkan potensi kita. Sebab ada ketika kita
terlalu sibuk di atas muka bumi ini sampai lupa apakah tugasan kita dan apakah potensi kita dan apakah manfaat dan kebaikan yang kita boleh sebarkan kepada yang lain. Dan yang kelima adalah untuk kita faham diri kita, masyarakat, juga alam sekeliling. Dan yang terakhir adalah kita nak kenal Tuhan yang mencipta kita. Sebab itu kita ada banyak perangai, kita ada banyak karakter, kita ada macam-macam. Itu menunjukkan Allah yang musawir, Allah yang maha kreativiti dalam mencipta setiap satu ciptaan di atas muka bumi ini. Wallahualam. Alhamdulillah, satu perumusan yang cukup mendalam, bernas, padat, dan saya teringat semasa kami lah, semua kali yang pernah mengikuti kursus di Korea dahulu, pergi melawat Pohang Industri, Heavy Industry. Masa nak balik tu keluar, nampak dekat signboard pintu gerbang dia. Dia tulis resources are limited, but creativity are unlimited. Masya Dan sampai Allah. hari ni saya ingat, sedangkan kursus tu dah pergi 2007 lagi. Jadi itu satu kenangan. Apa yang Dr. kongsikan tadi, banyaklah maklumat yang kita dah kongsi pagi ini. Alhamdulillah, harapan saya memang tak cukup, tak puas rasanya untuk kita nak kutip banyak pengalaman-pengalaman yang Dr. kongsi itu. Namun demikian, sebagai pembuka, insya-Allah Mak akan membawa perkara ini ke hadapan lagi supaya semua kita dapat memanfaatkan. Terima kasih banyak Doktor. Saya bagi Terima kasih banyak juga. Terima kasih Doktor dan juga Cik Ros, dan minta maaf kepada semua yang menghadiri sesi kita pagi ini. Terima kasih bersama. Namun kalau ada salah silap, mohon maaf zahir dan batin. Saya serahkan balik kepada Cik Rosila untuk seterusnya. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji. Okay, thank you. Thank you Tuan Haji. Thank you Dr. Azura. Ada yang dah personal WhatsApp saya ni, Doktor. Personal WhatsApp saya. Ada yang beberapa orang sama question diorang tanya macam mana nak dapatkan buku doktor. Dah ada buku doktor. Okey. Okey, boleh buku-buku saya boleh follow di page saya Dr. Azura Hashim. Nanti insya-Allah kita akan letak link di situ. Dr. Azura Hashim ataupun profil saya Azura Hashim. Okey, bagi yang ingin mendapatkan buku-buku yang telah dinyatakan Dr. Azura sebentar tadi, boleh masuk dekat official Facebook Dr. Azura Hashim. Ada dekat crawler dekat bawah tu. And kalau ada mana-mana kementerian nak menjemput Dr. Azura untuk berkongsi tentang grafologi, ilmu grafologi, boleh hubungi beliau melalui Facebook ya, Doktor. Nanti boleh, admin insya-Allah. reply ya. Yeah. Okay. Terima kasih dengan perkongsian hari ini. Semoga perkongsian untuk sesi pertama, segmen sesi pertama bagi tahun 2021 memberi manfaat kepada semua. Yang tak sempat nak tengok live streaming pagi ni, tak apa. It's okay. This is a recorded live stream. Anytime you want, just drop by our Facebook, official Facebook, Majlis Akrab Kebangsaan. Thanks a lot Doktor. Saya mewakili Majlis Akrab Kebangsaan mengucapkan ribuan terima kasih. Kerana sudi berkongsi ilmu kepada semua yang menonton, especially ahli akrab yang kita sekarang ni yang berada di seluruh Malaysia, di mana saja mereka berada. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua yang menonton, terutamanya ahli akrab, ya. Okey, sampai lagi kita berjumpa lagi untuk next sessions. Thank you semua. Thank you sampai jangan lupa tonton kita lagi untuk next sessions akan dijalankan minggu ni juga. Kalau tak ada perubahan, memang kita akan jalankan hari Jumaat ini. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih.